Assalamualaikum dan selamat malam geng. Bersama saya kembali CFW Motor Vlog. Sekarang jam dah menunjukkan 11.55 malam geng. Dan hari ni hari Rabu, malam Khamis 30 hari bulan Ogos. Jadi besok merupakan 31 hari bulan Ogos geng. Tarikh yang agak bersejarah, yang memang bersejarah lah di negara kita Malaysia ini yang bertuah ini. Dan sempena malam ni juga saya nak buat video. Saya nak rekod sebenarnya nanti kat depan kampung saya ni ada kira macam satu ni lah, satu majlis juga, satu majlis sambutan hari kemerdekaan lah. Okey geng, dah rekod. Ingat belum rekod. Okey geng, jadi jom kita ke depan lah. Kita menyaksikan persembahan bunga api geng. Kira sambutan hari kemerdekaan lah dekat kampung saya. Tunggu geng, bunga api geng. Oh, nyanyi lagu negara aku dulu geng. Kan saya berdiri kat motor je. Oh, tu geng. Di belakang geng. Bos, nak ambil kat kau apa? bunga api. Oh, nak bunga api. Tu geng, bunga api geng. Mantap. Tak ada kerja rekod. Ambil nak bawa ni lah. Apa ni? Okey geng, perkenalkan. Ni sahabat saya juga ni. Kira Syekh juga, sama-sama mengaji dulu. Oh, dah habis. Sikit je Mar. Makan. Selamat bertahta. Okey geng. Johor belum lagi geng. Nanti kejap sambung. Sultan anugerah dia dan kuasa. Sini je geng, bunga api dia. Okey geng, standby geng. Standby. Mungkin ni mercun raya punya geng. Okey. Okey, harap nampak lah. Memang mantap geng. Eneng lagi geng, eneng. Ada lagi satu. Sahabat saya Ammar Bakar
Dia punya sampah jatuh kan dia Timak? Dia punya sampah jatuh kat dia. Mana? Kena. Nanti tak tahu putih-putih. Ya tau. Dah mari. Dah habis. Wih. Aduh. Okey geng, sekian macam tu je lah persembahannya. Sebenarnya persembahannya daripada tadi. Ada juga beberapa aktiviti lah. Cuma ini je yang meriah. Okey geng, nanti kita sambung. Dapat dia main catur. Okey geng, sebentar saya nak hantar mak saya pulang dulu. Selepas tu baru kita sambung lah buat video rekod malam. Dah lama tak jalan malam Okey geng, nanti sambung lah. Nak hantar mak balik rumah kejap. Alright, jom. Tadi saya ada terjumpa ada member juga tu. Okey geng, jadi sama cerita, waktu dia mendengar bunyi orang mandi geng, tapi bila dia menghampiri kawasan kolah tu, dia kata dah daripada kira macam pintu masuk nak daripada koridor asrama tu nak ke tempat mandi tu lah, tak jauh mana. Jadi kalau kita jengah daripada kaki lima asrama pun dah boleh nampak siapa mandi geng sebab kawasan tu pun kata dia taklah gelap mana. Kalau saya boleh bayangkan mungkin sekitar ruang kaki lima kolah tu kan ada lampu lah, lampu Kalimantan kan. Jadi kata dia nak kata gelap pun tak, nak kata terang pun sama-sama lah kata dia, sebab tak semua lampu dia hidupkan. Biasanya warden akan hidupkan dekat lampu yang belah masuk je, yang belakang yang nak ke bilik air tu biasa tak hidupkan. Biasa hidupkan kalau mungkin ada pelajar yang nak membuang air waktu malam, jadi diorang kena hidupkan lampu tu lah, sebab lampu tu sekali sambung dengan lampu dalam bilik air. Jadi saya boleh faham lah mungkin keadaan belakang yang ada toilet tu agak gelap sikit kan, tapi yang mala ke depan terang. Jadi dia pun tengok tak ada bahagian depan kan. Jadi dia pusing ke keliling kolah tu. Dia seorang tau time tu. Jadi awak boleh bayangkan dengan seorang-seorang dia pusing kolah. Dia kata tak ada dengar tak ada nampak siapa-siapa, lantai kering geng, tak ada basah pun. Tapi bunyinya tu contoh kalau macam dia bergerak ke arah hadapan, bunyinya tu macam bergerak menjauh, tapi masih ada geng, dia macam keliling kolah kata dia. Dia sebelum ni dia ada dengar juga beberapa kisah lah. Biasanya kisah tu terjadi dekat kolah dan juga dekat lorong nak masuk surau. Ada beberapa kisah lah kata dia. Tapi dia kata dia akan cerita next time lah apa kisah kat surau tempat sekolah asrama dia. Jadi dia pun dah pusing sekali, dua kali. Jadi dia pun adalah baca-baca doa yang dia tahu dan dia pernah belajar kat sekolah agama dulu, bagi menghindari apa-apa kan. Lepas dia baca doa tu, alhamdulillah geng, bunyi tu semata kata dia serta-merta macam hilang, macam tak ada apa-apa. Macam lepas bunyi itu hilang geng, kata dia suasana lain, suasana macam biasa. Rupanya kata dia masa ada dengar bunyi tu, dia kata dia macam masuk kolah geng, tapi suasana yang dia rasa waktu tu macam dia bukan berada di situ geng. Dia nak cakap pun dia pening, dia susah nak jelaskan. Tapi yang dia boleh cakap, contohnya macam dia ni berada di satu kawasan yang lain geng, walaupun dia secara fizikalnya berada di kawasan kolah tu geng. Macam tu lah. Jadi masa dia cerita macam tu, saya pun boleh tahan juga. Tapi biasalah kalau sekolah mana, tak kira lah sekolah biasa atau sekolah agama, asalkan namanya asrama, mesti kan ada pengalaman-pengalaman yang agak ganjil jugalah. Jadi macam tu lagi cerita pertama. Jadi macam tu je, dia pun cerita macam tu je. Kira alhamdulillah alami, tak ada apa-apa. Cuma yang peliknya, aku dengar bunyi orang macam mandi. Memang dengar macam bunyi orang mandi, shampoo apa semua memang dengar lah. Tapi yang peliknya, tak ada, dia tak nampak orang sekeliling kolah tu tau. Padahal kalau dia tak keliling pun dia boleh nampak kan. Dia cuma berhenti di tepi sudut. Kan mata kita kalau dalam gelap tiba-tiba boleh adaptasi kan, nanti macam boleh nampak dalam gelap juga kan. Tapi tak ada kata dia. Dan dia pun tak puas hati dia keliling lah. Atau mungkin ada pelajar nak dengki dia ke apa. Tapi tak ada juga, lantai tak basah. Tapi bunyi tu kata dia memang mengitari kawasan kolah tu. Cuma dia perasan ada macam bau wangi sabun tu ada. Bau wangi sabun ada geng.
Jadi okey geng, sekian cerita pertama. Jadi saya sambung terus. Sebelum tu saya nak minta maaf, mungkin video malam ni agak panjang sikit geng. Jadi kalau korang bosan, saya nak minta maaf lagi. Minta maaf sangat. Jadi cerita kedua geng. Cerita kedua ni pun berlaku di sekolah asramanya dan saya himpunkanlah menjadi satu cerita. Senang sebab ceritanya pun berkait. Jadi macam saya katalah, dia ni ketua pelajar. Dia kata dia ambil buka jawatan tu waktu yang dia kena yang kat sekolah tu, kira kalau macam kita tingkatan 4 lah. Dan bila masuk tingkatan 5, dia still lagi pegang jawatan ketua tu. Jadi bila biasalah kalau ada macam kata dia murid baru, kadang-kadang dom ni kata dia campur mi. Kita orang tak macam bezakan lah senior ke junior, tak ada. Semua itu kira sama lah. Jadi ada seorang junior baru ni, dia kata macam pendiam, kata dia pendiam lah. Jadi dipendekkan cerita. Dia ada cerita jugalah apa-apa semua, tapi saya pendekkan lah, on to the point kan. Dah tak silap dia kata dia dah lebih 3 bulan. Kira junior tu tingkatan 1 lah, baru lagi kan. Dia ni perasan tau geng, kalau macam dia balik ronda malam, nanti dia perasan junior ni macam duduk, lepas tu muka dia macam serba gitu, macam orang takut-takut kan. Jadi dia pernah tanya kenapa-kenapa, kata dia tak ada apa-apa. Tapi nanti dia berbual bincang apa semualah, cerita. Nanti kawan saya ni pun dia cerita lah, tak apa jangan risau, sini memang tak ada kes apa-apa, kalau ada masalah beritahulah. Jadi pada malam yang dia, biasalah kawan saya tu round kan, tengok, alhamdulillah lagi kata dia tak ada apa-apa sangat, cuma perasaan seram tu ada. Jadi bila dia dah sampai ke bilik dia, dah habis meronda, yang kali ni junior tu duduk sambil menyeliputi tubuhnya geng. Dia duduk bangun katil junior tu. Dia kata kalau katil junior tu dengan katil dia selang dalam 3-4 katil je lah. Kira katil dia betul-betul dekat dengan pintu masuk, tapi mengalah-alah tingkap sana lah. Katil junior ni sebaris dengan dia cuma ke tengah sikit. Bahagian betul-betul kata dia ada kipas lah. Jadi dia pun pergilah katil tu, dia bagi salam. Jadi ya bila dah bagi salam tu, junior tu pun membuka balutan selimut yang dia selimuti tubuh dia kan. Lepas tu tanya apa semua, dan kebetulan juga ada member yang katil bawah junior tu pun budak junior juga, terbangun juga. Jadi dah bila dah 3 orang terbangun tu, bual lah kenapa. Jadi barulah si junior yang ni buka cerita. Saya gelarkan junior ni Ahmad lah, kawan saya ni Man. Jadi kawan saya ni tanyalah si adik tu kan, Ahmad tu kan, kenapa ni kau sebenarnya kenapa? Sebab aku ni dah tengok kau lama macam ada masalah je. Kata dia mungkin macam tu lah ayat dia. Saya tak tahulah ayat Izzat sebenar ke apa kan. Ni semua saya lakukan je lah. Si Ahmad ni bagi tahulah dekat member saya ni, sebenarnya bang, dia cerita-cerita dia sebenarnya daripada kecil dia ni kira macam ada kebolehan. Dia kata dia boleh melihat yang benda-benda macam ni lah. Terutama kata dia macam penampakan yang common lah, biasa dekat sini kan. Dan dia selalu melihat tepat biasa pukul 11, 10.30 atau 11, dia akan melihat macam mula ada bayangan. Hari pertama lah, kira malam pertama dia tidur, dia nampak bayangan orang je mundar mandir di tepi tingkap bahagian arah hadapan lah, kira balkon pintu tu kan, balkon di kaki 5, sebab belakang tu dah kira tingkap mengalir ke arah kawasan luar lah. Dia nampak macam bayangan hitam tu kejap memanjang, kejap merendah. Kata dia, mungkin saya boleh bayangkan bayangan tu jalan, mungkin dia jalan membungkuk, atau dia jalan, tak tahulah, kejap dia mungkin menaik ke mencangkung ke apa, mungkin macam tu lah. Dah beberapa hari kata dia, masuk hari ke-7, dia ni orang dia tak balik asrama lagi. Jadi dia banyak kali stay lah.
Jadi sekali je dia tidur geng. Yang kali ni pula, yang masa kali kedua tu, yang kali pertama budak ni nampak penampakan orang mundar mandir geng. Dia kata orangnya kira macam bayang lah gelap kan, kita nampak kat tingkap nako kan, kan macam boleh nampak kan. Yang kali kedua ni geng, dia nampak tangan geng. Tangan cuba mencapai tangan nak masuk geng. Tangan tu macam melambai kat dia geng. Tangannya. Jadi kawan saya ni dah mula seram. Budak yang bawah tu pun dah mula seram. Masa yang member saya cerita ni, Man ni, dia cakap bila dia cakap tangan yang tu apa, macam melambai masuk kan, member saya ni, si Man ni macam rasa geng kat belakang, area belakang dia lah. Time tu budak semua dah tidur kata dia. Kebetulan time tu hari Jumaat, cuti lah. Jadi malam tu memang kira tak ada apa-apa lah kan, cuma berbual-bual kosong kan, tak tahu kan, mungkin junior kena bully ke apa kan. Jadi masa si Ahmad cerita ada tangan masuk, jadi macam ada tangan masuk kat tingkap tu lalu melambai-lambai. Si member saya ni, Man ni, dia rasa macam sesuatu geng kat belakang. Jadi dia macam cuba apa, kalau kita macam menjeling lah ke arah ke belakang sikit guna ekor mata kan. Man ni seakan-akan nampak macam lembaga hitam geng. Lembaga hitam di balik-balik bayang pintu nako, tingkap nako geng. Man ni terkejut lah, apa ini kan. Dan si Ahmad ni waktu tengah bercerita yang tangan masuk ni, tiba-tiba dia pun terdiam memandang ke arah tingkap belakang yang kawan saya ni membelakangi lah. Jadi yang membelakangi sekarang ni ada dua, kawan saya Man dengan adik junior yang bawah katil si Ahmad tu. Jadi secara spontan dah tentulah dua orang ni melihat ke belakang. Tapi kata si Man member saya tu, lepas tengok yang kali kedua tu, alhamdulillah ni tak ada apa-apa, cuma rasa lah. Jadinya sambung cerita lagi. Bila dia dah terdiam tu, Ahmad tenangkan lah, si Man ni tenangkan lah si Ahmad ni yang junior dia ni kan. Tak apa, relax Mak, relax. Si Ahmad ni, si Man ni, member saya ni siap bukakan lampu kan, nak bagi hidupkan suasana ceria sikit lah. Sebab besok cuti kata dia, terpaksa dia hidupkan satu lampu je lah bahagian tengah kan, jadi terang sikit lah. Tapi yang kata dia semua dah tidur, ada lah macam bangun-bangun ayam. Jadi si yang Ahmad ni terus okey, dia macam boleh cerita balik, disambung. Yang lepas tu, lepas yang dia start masuk, nampak tangan memasuki cermin tu, start tu si Ahmad sekali kalau dia terjaga, dia akan rasa risau dan takut. Sebab apa? Dia nampak penampakan sosok Kak Kon geng. Kakak cantik lah. Kakak cantik tu berada di mana geng kata dia? Tempat dom si Man ni, member saya ni, Man cerita lah kan, dia cerita ada dalam 30 buah katil, dah berleka lah. Jadi boleh muat 60 orang, 60 atau 50 orang lah, tak penuh kata si Man ni. Belakang depan tu pintu keluar masuk lah. Dia pintu ada dua lagi, satu depan, Man cakap satu depan satu belakang. Tapi pintu belakang tu jarang guna. Dan juga situ macam ada totol sampah, ada penyapu biasa lah kan, asrama kan, penyapu semua. Dengan ada macam rak-rak lah. Jadi si Ahmad ni rupanya dia nampak Kak Pon tu separuh badan geng. Jadi separuh badan Kak Pon tu dekat satu pojok. Pojok ni kira sudut lah geng. Satu sudut bangunan yang asrama tu, badan separuh geng. Nampak rambut, badan. Dan yang seramnya, kata Ahmad ni, tangan dia dua-dua digantungkan jatuh ke bawah geng. Dan benda tu seakan-akan menangis. Benda tu Ahmad pernah nampak setiap kali, mesti badan separuh, ibarat macam separuh badan dia tembus lagi. Mungkin bahagian kaki, bahagian pinggang kaki dalam dinding, dan bahagian badan ke arah kepala keluar. Dan bila benda tu nangis, benda tu akan mendongakkan kepalanya, tapi rambutnya berjatuhan dah. Dan sambil melihat Ahmad geng. Dan Ahmad ni jadi takut lah. Dia tak berani geng nak cerita dekat ustaz pun, dia takut. Sebab takut ustaz salah faham ke apa. Jadi dah lepas macam tu, barulah si Man tahu kenapa waktu dia ronda mesti nampak si Ahmad ni duduk. Rupanya kata Ahmad lah, dia tunggu si member saya ni lah, si Man ni kan.
Sebab kalau macam ada siman ni, tiba-tiba nanti kad phone atau tangan tu tiba-tiba hilang kata dia. Tapi kalau dia terbangun sekali lagi tengah malam, kad phone tu masih ada dekat pojok tu, tiba-tiba muncul, serentak muncul waktu dia bangun. Macam tu lagi. Okey geng, sekarang ni saya dah berada di Pekan Pait Raja. Dan ya geng, Pekan Pait Raja meriah geng. Biasalah besok public holiday. Tapi ni saya nak ikut jalan dalam lah geng. Saya tak berani ikut jalan luar ni, sebab banyak kenderaan. Kita masuk sini geng. Okey geng, sambunglah. Allahu Akbar. Saya ingat apa geng, rupanya ada patung mannequin ni kat luar kedai tu. Dia mungkin lupa nak tutup tirai, terkejut saya. Tengok benda apa tadi kat kedai tu. Okey geng, jadi macam tu lah. Sebab tu si Ahmad ni dia pula kata dia kalau macam tu dia akan terus duduk. Dia takut nak baring. Bila dia duduk kata dia akan okey, tapi benda tu masih ada kata dia. Jadi bila si Man ni, member saya ni, kalau dah balik, benda tu hilang lah. Tapi kalau si Ahmad ni terjaga, dia akan muncul balik. Walaupun dia kata dia bangun subuh, dia akan nampak benda tu akan hilang. Kecuali kalau dah azan subuh atau ada lebih seorang daripada tu bangun, benda tu tiba-tiba hilang. Bila member saya tanya Man lah, Man tanya si Ahmad ni, benda tu hilang macam mana? Dia kata benda tu dia macam asap. Dia tak macam termasuk balik ke dalam ni, tak. Dia macam asap halus gitu. Lepas tu disertakan dengan bau busuk. Macam tu kata si Ahmad lah. Okey guys, sekejap saya nak patah balik masuk jalan kampung. Dan ni agak bahaya sikit lah. Saya rasa saya nak U-turn dulu kat depan. Sini bahaya geng. Tak apa, bagi lalu dulu. Saya nak U-turn kat sini je geng. Lepas tu saya nak keluar balik. Okey geng, jadi macam tu lah si Ahmad cerita. Dia akan hilang macam asap. Dia macam lama-lama dia menipis macam asap. Dan disertakan dengan bau yang busuk sikit. Baru kad phone tu akan hilang lah. Biasanya dia akan nampak kad phone lah. Dan si Ahmad ni pun buka cerita, kadang bila dia balik surau Isyak, waktu melepasi macam nak lorong surau tu, kata si Man ni dia macam ada satu atap bumbung lah. Atap bumbung tu kalau lorong pertama nanti pergi macam ke ruang-ruang kelas lah, ruang kelas atau ruang menuju ke bilik darjah kan. Ke depan sikit tu akan ada kena belok. Biasanya dekat tempat belok tu, kata Ahmad, dia pernah nampak sosok berupa pocong pun ada waktu tu. Dan kata si Man ni sampai dia habis ni lah belajar dekat sekolah menengah agama tu, si junior ni masih ada lagi si Ahmad ni. Dan dia pun tak tahulah cerita selepas tu. Sebab mungkin si Ahmad ni dia ceritalah kan, mungkin banyak lagi yang dia nampak sepanjang dia 5 tahun nanti kan. Tapi waktu yang dia berjumpa dengan Ahmad tu, member saya dah kira senior lah, dah setahun kan. Sekolah setahun je. Jadi macam tu lagi cerita kedua. Dan yang melibatkan ustaz tu pula, sebab ustaz tu pun datang berjumpa dengan Ahmad. Samalah dengan Man. Ustaz yang Man cakap ni, Ustaz Waden ni, dia pandai sikit kan dalam hal-hal ni lah, perubatan ni kan. Ada ustaz ni pun kata memang kira macam Ahmad ni macam yalah anugerah. Anugerah lah, sebab tak semua orang ada boleh nampak macam tu lah.
bila ustaz ni macam perubatan lah, ruqyah kan, ruqyah si Ahmad ni. Alhamdulillah geng, memang Ahmad ni bukan ada apa, memang tak ada, memang dia macam anugerah lah. Dan dia pun anugerah dia taklah hari-hari ada, dia banyak lebih kepada rasa daripada melihat. Kata Man lah, ustaz tu cerita lah kan. Jadi tu lagi anugerah yang Allah bagi kan dekat masing-masing. Dan yang cerita pasal ustaz tu pula, ustaz tu pun ada cerita waktu tu masa mula-mula ustaz tu masuk bekerja lah dekat sekolah tu sebagai seorang ustaz dan juga warden. Beliau juga ada mengalami banyak juga kejadian-kejadian misteri dan aneh lah. Dan benda ni dia cerita waktu dia berubatkan Ahmad tu lah dekat dekat bilik dia lah, bilik warden dia. Banyak geng kata Siman member saya ni dekat asrama dia dulu famous. Hantu budak, hantu budak, tu hantunya tinggi, hitam, berambut panjang, tapi tak tahu jantan lelaki jantan lelaki ke perempuan tak tahu. Jantina. Jantan pula, sorry geng, jantina. Dan ada juga geng penanggal sebab ustaz ni pernah dikejar dengan penanggal tu sampai ustaz tu demam. Memang kata dia memang ustaz dikejar sampai tak boleh nak buat apa-apa dah. Cuma dia tak menyerang lah kata benda tu. Benda tu cuma kejar, ustaz tu terjatuh. Dan waktu benda tu nak menghilang, dia merapatkan muka dia dengan muka ustaz tu. Mungkin kata ustaz mungkin dalam beberapa inci je, memang rapat. Dan benda tu terus ketawa mengilai dan terbang hilang ke atas, kata ustaz tu lah. Jadi macam tu je cerita. Okey, sekian cerita kedua pengalaman member saya sewaktu berada di sekolah. Dan ni juga kisah ketiga dan yang terakhir lah, yang last lah. Kisah ni berlaku juga dekat si Iman tu, cuma bukan waktu dia masih sekolah lah. Ni sekarang waktu dia dah habis sekolah, dia dah bekerja. Man ni dia, kalau saya boleh cerita, kampung dia ni area-area Seri Bengkal geng, Seri Bengkal Pariyani tu, yang dekat Miau-Miau tu. Jadi kisah ni dia cerita bermula waktu tu dia ada kenal, ada member ni kan. Member ni nak hantar member dia seorang balik Johor. Orang budak ni orang KL, kira member satu kampung dengan Man ni lah. Yang hantar tu bukan member Man, kira member kepada member Man lah. Jadi diorang diberikan cerita, Man pun hantarlah location kat member dia pas dekat yang member yang bawa kereta drive tu. Jadi member dia pun okey lah, dah tahu lokasi apa semua. Jadi pergilah. Bila dah sampai tu, bila dah sampai nak exit Yongping tu, sebab kalau nak ngala ke Pak Yan ni lagi senang ikut exit Yongping Utara kan, memang situ je lah. Rupanya nak kena hantar si member Man ni balik ke kampung dia area Benut. Jadi member yang KL tu tak kisahlah, bila mungkin dah dapat upah ke apa. Jadi masa Man cerita tu dia ada kat kampung, tapi bila member dia tak jadi, dia pun tak apa, stay je kat rumah kan. Man cakap cuma dia dah hantar, kira Man hantar jalan yang nak ke tempat dia. Jadi daripada tempat dia terus potong lah, daripada Yongping Utara turun Pariyani, terus potong lah, potong ke Seri Bengkal tu kan, Miau-Miau, Si Gading, nanti terus sama ada nak lalu Pai Karjo atau ke Batu Pat pun boleh lah, nak pergi Benut kan, tak kisahlah. Jadi dipendekkan cerita lah, dah keluar tol Yongping Utara ikut peta yang Man bagi tu. Jadi bila dah sampai dekat area traffic light Pak Yan ni yang lepas Petron tu kan, jadi dia pun belok ke kiri lah. Sebab mungkin dia dah buka maps ke Benut, member tu kan. Member tu pun, member Siman tu mungkin dah tunjuk lah map nak ke kampung dia kan. Nanti mungkin budak tu, driver tu pun tidur sekali. Okey lah, kira budak tu kata dia bukan first time lah, first time datang Johor. Kira dah banyak kali, cuma jalan ni dia tak tahulah.
Jadi pendekkan cerita, Man cakap lah, yang cerita ni member kepada Man tu lah, Man sampaikan kepada saya lah. Waktu tu kebetulan member Man ni tertidur. Jadi apalah, sebagai driver, budak ni pun bawa, bila dah sampai Pak Ian ni belok kiri, masuklah Sri Bengkal ikut map tu kan. Bila sampai dekat dah lepas parit besar ke, yang boleh tembus Kampung Sri Mendapat tu kan, jalan Batu Enam tu, teruslah lagi kan, terus nanti akan ada jumpa satu selekoh tu akan liku ke kanan untuk pergi ke Miao-Miao kan. Di selekoh liku ke kanan tu, si driver ni dia tengok apsal macam terang tu geng, meriah selekoh tu. Padahal bagi kita lah, orang area sekitar sini lah tahu kan, selekoh tu kira jalan lama kan, sebelum jalan baru tu kan. Jadi tak mungkin lah ada apa-apa kan. Tapi kata si driver tu, memang dia kata memang meriah macam pasar, tengok macam orang biasa. Ada yang naik motor, kata dia pelik, tapi tak ada naik kereta. Ada yang naik motor dan naik basikal. Dia tak pakai kopiah apa semua, tak ada. Kalau penduduk area Sri Bengkal mesti tahu kan kawasan selekoh mana. Saya pun baru tahu juga. Rupanya kawasan tu famous lah dulu-dulunya lah, cerita dulu-dulu kan, zaman-zaman komunis dulu apa semua. Selekoh tu famous lah dengan kampung orang itulah, orang, nanti saya letak subtitle lah, sebab saya rasa tak berapa manis lah saya sebut malam ni kan. Harap korang faham lah, sebab waktu saya cerita ni pun saya rasa macam ada yang memerhatikan je. Dia macam perasaannya lah. Nanti saya tak subtitle lah, kampung orang mula daripada huruf B tu kan, bu tu kan. Korang mesti dapat catch up kan. Tapi si driver ni, yang member Man ni lah, mungkin saya boleh gelarkan member kepada Man ni yang nak menumpang. Nama dia Abu. Yang bawa kereta ni Din. Si Din ni nampak ramai-ramai tau, meriah macam pasar kata dia. Memang nampak macam pasar. Ada orang bawa plastik gitu, ada orang keluar tu minum air pakai cawan straw, semua ada. Macam biasa, pasar biasa normal. Jadi si Din ni berhentikan kereta dia, dia pun mungkin nak cari air ke apa. Tapi Din ni, dia cubalah cari parking kat tepi-tepi, tak ada. Dia, yelah area situ kan, cuma ada jalan besar dengan parit. Itu je lah. Tu yang dia tak berhenti parking lah. Cuma Din dia berhenti, dia kata pasar tu macam ada dibuat satu gerbang tau. Gerbang tu daripada buluh, tapi ruas buluh dia besar, double. Jadi mungkin saya boleh bayangkan dia punya tiang tu 2 buluh lah. Lepas tu kata dia tiang tu menegak ke atas lah, cuma ada kiri dan kanan, tak ada macam apa bentuk curve gerbang tu, tak ada, cuma macam bentuk triangle lah mungkin kan, macam triangle tu. Okey, sekejap saya rehat kejap, tekak kering. Okey geng, jadi si dia ni cuma berhenti dan dia pun matikan lampu, tapi enjin kereta dihidupkan lah. Dia pun pelik, kenapa orang time tu kata dia dah 2.38 pagi. Din tu cerita lah dekat si Abu tu cerita dekat mana. Waktu tu Abu tidur. Jadi waktu Abu tu masih tidur, Din tu pun melayan lah, sambil mungkin dihisap rokok, tenangkan fikiran kan. Dia kata dia macam nak keluar, nak berhenti, tapi ada satu perasaan dekat diri dia, macam ada satu terlintas lah dalam hati dia ni. Dia cakap, ni kalau aku buka je pintu, aku melangkah je masuk, aku rasa aku takkan jumpa jalan keluar. Macam tu lah dia cerita dekat Abu. Kira dia ni macam dapat alamat lah, supaya jangan apa-apa, jangan keluar lah, biar dalam kereta tengok je lah. Tapi dia cerita tak ada, dia tak macam yang kita nampak kat filem. Kampung BU tu, kampung Bubu tu kan. Pasar tu
Ada lampu macam lampu bulat mentol yang lama tu geng. Dan bila dah ada lampu bulat mentol lama tu, kira meriah lah. Sambil macam ada orang dia terjerit-jerit kan, cakap ada yang jual sate kata dia, ada yang jual ayam panggang. Ada juga yang dia nampak pakcik tu membimbing keluar macam sayur lah, sayur ikan, sebelah tu buah. Tapi yang dia perasan, orang-orang yang masuk keluar ke pasar tu semua pandang ke depan geng. Masuk pandang ke hadapan tu, kira kepala dia tegak je. Dia tak macam tengok-tengok kiri kanan apa sebab. Dan dia pun bila melintas depan kereta si Din ni, Din ni tak ada dasar apa-apa geng. Cuma pelik, pandangan mata dia tu macam kosong orang-orang yang masuk dan keluar pasar tu. Jadi bila dah macam gitu, Din pun relax kejap. Tiba-tiba bahu dia ni ditepuk dengan abu. Abu pun cakap, Din kat mana ni? Dia kata masih kat area Seri Bengkal ni lah, belum keluar lagi. Yang peliknya Abu Abu tak bangun geng, Abu sambung tidur. Bila dah sambung tidur tu, dia pun kata tak apalah, mungkin dia tak jadi nak keluar kan. Jadi dia pun hidupkan enjin kereta dia balik. Dia memasukkan gear dia, dan dia pun berjalan dah meninggalkan tempat tu. Waktu dia berjalan meninggalkan tempat tu, menaiki kereta lah kan, dia masih lihat geng, suasana meriah macam pasar tu. Tapi yang peliknya dia tak nampak ada kereta. Dia cuma nampak ada motosikal dan basikal. Itulah yang dia pelik. Jadi bila dah sampai, dia lalu Batu Pahat. Dah sampai ke Batu Pahat tu, dia bangunkan Abu. Sebab dia pula nak tidur, biar Abu bawa kereta senang lah terus ke rumah atuk dia kat Benut. Jadi Abu pun bawa. Bila sampai ke rumah atuk dia tu, besok paginya dia dengan Abu ni kira tidur lah. Tidur dekat rumahnya sebab dia ni hantarkan Abu kan. Jadi waktu pagi tu bangun, Din tu pun cerita lah, Bu, aku tak tahu pula tempat ada kampung kau tu yang ada liku kanan sebelum kilang besar tu kan, kilang jajan tu, ada pasar lagi 2:30 pagi. Terkejut si Abu. Dia kata, mana maunya pasar situ Selekor. Selekor tu ada parit. Selekor tu biasa tak ada apa-apa pun, cuma jalan orang nak ke kebun je. Si Din ni tak puas hati lah. Tak Bu, betul, aku nampak orang keluar masuk beli barang, pasar-pasar macam pasar minggu tu. Tapi tak ada naik kereta geng, semua naik motor dan basikal, kata Din kat Abu tu lah. Si Abu ni lagi terkejut. Dan pembualan diorang ni dia dengar lah oleh atuk Abu tu kan. Jadi atuk Abu ni pun bagi tahulah, tanya kenapa ni, cerita-cerita, dipendekkan cerita. Atuk si Abu ni cakap lah, itu memang famous dulu-dulu. Banyak macam orang driver lori apa semua ternampak. Macam kadang ada nampak warung, kadang ada nampak pasar kan meriah, kadang nampak surau pun ada. Ada orang pernah kata dia berhenti sembayang, dia kata dia boleh nampak surau, driver lori roti tak tahu roti apa, gardenia ke apa tak tahu, Allah alam. Kata atuk dia lah, atuk dia dengar cerita dululah. Okey, minta maaf sebab tadi saya kehabisan bateri. Dan sekarang ni saya dah berada di rumah. Ni saya shoot dekat belakang rumah kucing saya, dia dengar suara saya, dia terus ngau manja lah, minta tolong nak keluarkan. Besok pagilah keluar. Okey, jadi sambung. Saya rasa saya duduk kat batu-batu ni je lah. Okey. Tapi tak nampak apa geng. Saya ngadap ke depan lah. Sekejap geng. Okey geng, sekarang saya berada di hadapan rumah. Tengok macam terang sikit. Dan saya pun sebenarnya seram juga kat belakang tu. Okey, sambung. Jadi atuk Abu ni cakap lah, banyak dah
kisah orang jumpa kedai makan, pasar atau surau kan. Dan ada yang berhenti surau, iaitu seorang pemandu lori roti tak silap. Dia berhenti tak sembahyang, kata dia memang jemaah ramai. Jadi si Din ni macam tak percaya jugalah. Takkanlah tempat sekecil tu boleh jadi pasar yang besar kan. Jadi Abu cakap, okey tak apalah Din, kalau kau tak percaya balik nak ke KL nanti, kau lalu balik tempat malam tadi. Jadi dah dibedekkan cerita, Din bergerak lepas maghrib geng. Daripada Benok tu dia balik KL. Dia tak terus potong ikut Sedenak ke atau mana, dia tetap nak balik ikut lalu jalan Tanjung Labuh pula, lalu jalan si Bengkat tu lah. Jadi bila malam tu dah sampai Batu Pahat apa semua, time tu kata dia awal lagi. Dan bila sampai di Selekoh yang malam tadi tu, memang betul lah geng, itu sekadar Selekoh saja geng. Dan tak ada apa-apa melainkan kawasan lorong yang gelap je lah. Jadi barulah dia percaya, dan si Den ni pun WhatsApp lah si Abu ni gini-gini, betul lah apa semua. Dan sepanjang dalam perjalanan balik ke KL, Den ni macam rasa tak percaya yang dia secara tak sengaja dia mengalami pengalaman misteri, iaitu melihat pasar orang bu. Itu je lah. Dan cerita saya habis di sini je lah geng. Dan minta maaf geng, saya mengambil masa yang agak lama untuk mengupload video, dan juga pada malam ni video saya agak panjang sedikit. Jadi alam-alam tu korang boleh tengok lah. Inilah kawasan view kampung waktu malam, dan saya boleh kongsikan suasana waktu bulan biasa berbanding bulan puasa. Sebab saya ada kerjakan batu ni kan, masa bulan puasa saya ada upload video juga kan, yang saya tarah di kawasan rumah ni dengan batu-batu ni. Waktu tu dekat pukul 12 ke 2 pagi waktu bulan puasa. Tak ada rasa apa-apa geng. Tapi untuk video yang sekejap ni, rasa je lah, rasa macam ada yang memerhati lah. Biasalah geng, rasa tu ada. Saya boleh kongsikan kat tempat kerja saya pun, kadang saya balik OT pun saya rasa ada macam perasaan juga macam tu. Jadi ok geng, sekian video saya pada malam ni. Terima kasih kepada yang dah komen, share dan subscribe. Terima kasih juga kepada dah support channel saya. Terima kasih banyak-banyak. Kepada korang yang belum subscribe, jangan lupa geng tekan button subscribe. Jadi ok geng, insyaAllah video selepas ni akan macam biasa. Paling lambat pun mungkin, saya tak pasti tempoh berapa lama saya tak buat video lah, bergantung pada kerja kan. Sebab saya sekarang ni ulang alik daripada kampung ke bandar. Tu yang kadang penat tu balik tu. Sebab balik pun saya kena sediakan laporan lagi untuk besok kan, setiap hari. Jadi ok kan, sekian video sampai di sini. Kita jumpa next video kan. Next video sekali mungkin saya akan buat ride untuk saya balik kerja. InsyaAllah tengok macam mana. Jadi sampai di sini video kita. Sekarang pun jam dah menunjukkan pukul 1:01 ya geng, 1:07 pagi. Bulan terang geng, bulan terang. Jadi ok geng, kita jumpa next video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Satu lagi geng, selamat menyambut hari kemerdekaan Malaysia geng. Ok, sekian, jumpa nanti geng. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat malam geng. Ok, jom.